Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Yo yo yo. Semua murid-murid tahun 6, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik dan terus bersemangat untuk belajar. Dan hari ini kita akan belajar kenali sistem 24 jam. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk melihat, mengkaji, belajar, meneliti berkenaan dengan hubungan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Apa itu sistem 12 jam? Apa itu sistem 24 jam? Itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Masa dan waktu. Okey, masa merupakan tempoh dari suatu waktu lalu ke suatu waktu yang dapat diukur dengan menggunakan jam atau alat pengira masa yang lain. Manakala waktu pula adalah ketika atau masa tertentu dan waktu digunakan dalam unit jam dan minit, pagi, tengah hari, petang, malam atau tengah malam. Masa atau waktu boleh dinyatakan dalam unit saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Okey, sebagaimana yang telah kamu pelajari ketika kamu tahun 4 dahulu, waktu muda-muda dulu kan, atau kamu budak-budak dulu, kamu belajar 1 minit bersamaan dengan 60 saat. 1 jam bersamaan 60 minit. 1 hari bersamaan 24 jam. 1 minggu bersamaan 7 hari. 1 tahun bersamaan 12 bulan. Manakala ketika tahun 5 pula, okey, kamu belajar berkenaan 1 dekad bersamaan 10 tahun, 1 abad bersamaan 100 tahun dan 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Inilah formula-formula berkaitan dengan masa dan waktu yang pernah kamu pelajari ketika tahun 4 dan tahun 5, dan kamu mesti ingat sampailah kamu umur 60 tahun nanti. Kena ingat sampai ketua. Kelas, bila kita membincangkan berkenaan dengan waktu, masa dan waktu, kita tidak akan terlepas daripada membincangkan tentang zon waktu dunia. Okey, sebenarnya dunia kita ini terbahagi kepada beberapa zon waktu dunia. Berapakah bilangan zon waktu dunia? Cuba kamu cari jawapan dia. Soalan kedua, kenapa zon waktu dunia bilangannya begitu? Soalan ketiga untuk kamu, negara mana yang paling awal terima cahaya matahari? Dan soalan terakhir, soalan keempat, negara mana paling akhir terima cahaya matahari? Ada 4 soalan ini, cuba kamu cari jawapannya dan kamu berikan jawapannya kepada cikgu nanti. Okey kelas, dalam menyatakan masa dan waktu kita ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem 12 jam dan yang kedua adalah sistem 24 jam. Jadi kedua-dua sistem ini kita boleh gunakan untuk menyatakan masa dan juga waktu. Okey kelas, kita mulakan dengan sistem 12 jam. Okey, sistem 12 jam ni adalah satu kelaziman waktu di mana 24 jam dalam sehari terpecah kepada 2 waktu. Okey, yang pertama adalah AM, kita sebut sebagai AM. Dan yang kedua kita sebut sebagai PM. Apakah itu AM? Apakah itu PM? Okey, sebagaimana kita tahu sistem 12 jam terbahagi kepada AM dan juga PM. Di mana AM itu, apa itu AM tu? AM tu adalah antemeridian. Okey, antemeridian. Di mana antemeridian ni waktu selepas tengah malam hingga sebelum tengah hari. Okey, contohnya pukul 9.30 AM, pukul 9.30 pagi kita sebut. Okey. Kemudian PM, apa itu PM? Post meridian. Post meridian adalah waktu selepas tengah hari hingga sebelum tengah malam nanti. Contohnya pukul 4.15 PM. Kita sebut sebagai pukul 4.15 petang. Okey, dalam bahasa Melayu lah kita sebut. Kita tak sebut pukul 4.15 PM. Kita tulis pukul 4.15 PM tapi kita sebut pukul 4.15 petang. Cara menulis waktu dalam sistem 12 jam. Contoh pukul 1 AM. Okey, kita nampak yang pertama kita lihat mesti ditulis pukul. Pukul ni bukan memukul orang, okey. Pukul ni untuk menunjukkan masa. Dipukul. Kemudian mesti ada 2 titik bertindih di antara unit jam dan unit minit. Okey. Jadi pukul 1 kemudian ada 2 titik bertindih dan last sekali terakhir mesti ditulis AM ataupun PM. AM ingat tadi kan anti-meridian, manakala PM adalah post-meridian. Okay, ini cara penulisan dia. Wajib ditulis pukul, ada 2 titik bertindih dan mesti ditulis AM atau PM.
Sistem 24 jam. Okey, sistem 24 jam ini dikenali sebagai waktu tentera, military time atau waktu astronomical time. Okey, contohnya jam 20.45 ni, 20.45. Macam mana kita nak sebut? Okey, kita sebut jam 20.45. Kenapa tentera dan astronomis mereka menggunakan sistem 24 jam? Sebab sistem 24 jam ni boleh menunjukkan masa dengan lebih tepat berbanding sistem 12 jam. Kadang-kadang sistem 12 jam ni boleh menyebabkan kekeliruan sama ada waktu pagi ataupun malam. Okey, dia akan menyebabkan kekeliruan. Nanti kita akan bincang balik tentang kekeliruan tersebut. Okey kelas, untuk sistem 12 jam dan sistem 24 jam, kita boleh lihat perkaitan ataupun hubung kait di antara kedua-dua sistem ini. Kita mulakan daripada pukul 12.30 malam. Okey, dalam sistem 24 jam kita sebut jam sifar. Pukul 12.01 pagi, okey, waktu pagi tengah malam tu. Okey, kita sebut sebagai jam sifar 1. Sampailah pukul 11 pagi, contohnya jam 11 sifar. Okey, pukul 12.01 tengah hari kita sebut jam 12 sifar 1. Pukul 11 malam kita sebut jam 23 sifar. Hinggalah ke tengah malam kita akan sebut jam 24 sifar. Okey, jadi kedua-dua sistem ni kita boleh nampak pertalian di antara kedua-duanya. Jadi cikgu nak kamu salinlah ini ke dalam buku kamu nanti ya. Alright. Okey kelas, dalam menulis sistem 24 jam ada beberapa peraturan yang kita kena ikut. Okey, contohnya jam 16 sifar ini kita tulis, yang pertama kita kena tahu mesti ditulis perkataan jam di depan. Kemudian tidak ada dua titik bertindih di antara jam dan juga minit, tidak akan ada. Begitu. Dan kemudian tidak perlu tulis AM atau PM. Jadi cara macam mana kita nak sebut ni? Jam 16 sifar. Tidak ada AM, tidak ada PM, mesti ada perkataan jam dan tidak boleh ada titik bertindih dua. Titik bertindih di antara sebagaimana yang kita tulis untuk sistem 12 jam. Okey, ini latihan untuk kenali sistem 24 jam. Jadi cikgu harap kamu boleh siapkan soalan, boleh jawab soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tulis waktu berikut dalam perkataan dan soalan yang kedua tulis waktu berikut dalam angka. Okey, jadi buat dalam buku kamu. Cikgu rasa sampai di sini sajalah pengajaran cikgu berkenaan dengan kenali sistem 24 jam. Itu je. Okey, jadi selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titu tutu, bye bye dan ciao.